Kelantan ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan pada pihak UMT kerana telah menawarkan saya peluang untuk menyambung pelajaran sebagai pelajar kohort keempat di Pusat Asas Sistem. Saya berasa sangat teruja untuk menempuhkan segala usaha dan komitmen demi memberikan yang terbaik serta berkenalan dengan rakan-rakan lain yang turut menyertai program Asas Sistem di UMT. #I love Asas Sistem, #I love UMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufahan bin Yusuf dari Kuching, Sarawak. Merupakan bekas pelajar Sains Tulen di Sekolah Menengah Sains Kuching Utara. Dengan ini ingin menzahirkan rasa kesyukuran dan berterima kasih kerana berpeluang untuk menyambung pelajaran di Pusat Asas Sistem di Terengganu. Saya amat teruja dengan peluang ini dan berharap agar semua warga UMT dapat menerima kedatangan kohort ketiga ini dengan hati yang gembira. We love Asas Sistem. Hi, I am Mardia Christina binti Azizan, a former student of Sekolah Menengah Sains Tungun, has taken the flow of pure science, and I am a member of the third batch of STEM students in UMT, and I am gratefully thankful and very happy to be selected for STEM Foundation. #I love UMT, I love Asas Sistem. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Nur Aisyah binti Nozir dari MRSM Kuala Terengganu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Asas Sistem UMT kerana saya telah berjaya dipilih untuk menjadi pelajar kohort keempat di Pusat Asas Sistem UMT. Saya berasa bangga dan tidak sabar untuk memulakan tugas saya sebagai pelajar Pusat Asas Sistem. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada kawan-kawan saya yang turut berjaya. #I love Pusat Asas Sistem, #I love UMT. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Nizam bin Muhammad Hanafi. Saya dari Marang, Terengganu. Saya merupakan pelajar Sains Tulen di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Abdul Malik di Kuala Terengganu. Pertama sekali, saya ingin menzahirkan kesyukuran yang tak terhingga serta terima kasih kerana terpilih untuk menyambung pelajaran dalam Asas Sistem di UMT. Saya berharap dengan pilihan ini, saya dapat meneruskan pembelajaran saya dan akhir sekali mencapai cita-cita saya dan meneruskan kerjaya. Hello everyone, my name is Wan Azmi Rizal bin Wan Syarwa Anwar, a former student of Sekolah Menengah Sains Dungun and now part of the 4th batch of the STEM Foundation. I am aiming to become a marine biologist in the future. I am so grateful and thankful to have been selected into the STEM Foundation. #I love Asas Sistem, #I love UMT. Hi, Assalamualaikum. My name is Nur Izzati binti Muhammad Mazin. I'm from SMK Syekh Abdul Malik and I'm a member of 4th batch in this program. I'm so grateful because I've been selected in this program. I can't wait to study with all of STEM Foundation students. #I love Asas Sistem. Hai semua, saya Elvinson Eng Jatau yang berasal dari sebuah pekan yang bergelar Inggilili di Bumi Kenyalang. Saya amat bersyukur dan berterima kasih kepada ibu bapa dan guru-guru di SMK Senglu kerana mereka telah mendidikku. Kini, saya merupakan bakal pelajar di Asas Sistem UMT yang menjadi pilihan utama saya. Jangan ragu-ragu lagi. Marilah kita masuki Asas Sistem. #I love Asas Sistem. #I love UMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haikal bin Mustafaruddin. Saya berasal daripada Terengganu dan saya merupakan pelajar ambilan pertama, yakni kohort pertama Asas Sistem UMT. Untuk mengetahui semua, Asas Sistem hanya terdapat di UMT sahaja. Program yang menawarkan berkaitan tentang sains, teknologi, engineering dan matematik. Apa yang menarik berkaitan tentang Asas Sistem ini? Pada pendapat saya, apa yang menarik dalam Asas Sistem ini adalah modul hafazan yang ditawarkan. Dalam modul hafazan yang ditawarkan ini, para pensyarah akan mendekati para pelajar dan membantu para pelajar untuk lebih fasih membaca Al-Quran dan juga membantu mereka untuk mengingati juzuk 30 Al-Quran.
Modul hafazan ini juga dapat membantu saya kerana saya merupakan pelajar lepasan daripada sekolah menengah IJAS, dan sedikit sebanyak modul hafazan ini dapat membantu saya untuk mengingati kembali ataupun merojaah kembali apa yang telah saya hafaz. Dan insya-Allah dengan apa yang kita lakukan ini dapat kita amalkan sampai ke akhir hayat. Akhir kata, hashtag I love Asas Sistem, hashtag pilihan pertama UPU. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif bin Kamarul Azman, pelajar Asas Sistem kohort pertama. Kini saya merupakan pelajar tahun 2 Sarjana Muda Biologi Marin, dan alhamdulillah saya telah menerima beasiswa Repsol yang diberikan hanya kepada pelajar di bawah Fakulti Sains dan Sekretarian Marin. Antara kelebihan beasiswa Repsol ini adalah saya telah mendapat jaminan peluang pekerjaan setelah tamat tempoh pengajian. Seterusnya, mendapat allowance sepanjang tempoh pengajian sekiranya saya menjaga CGPA 3.5 dan ke atas. Pihak Asas Sistem telah mengajukan pelbagai aktiviti yang mengasah kemahiran pelajar-pelajarnya. Antara kemahiran yang dapat saya perolehi daripada Asas Sistem adalah seperti kemahiran kepimpinan, kemahiran komunikasi dan keyakinan diri melalui aktiviti-aktiviti seperti program mentor-mentee, pertandingan inovasi dan banyak lagi. Saya juga diberi peluang untuk menyertai Asian Youth Camp yang dianjurkan di Thailand pada 2018. Segala usaha pihak Asas Sistem kepada pelajarnya sedikit sebanyak membantu untuk melahirkan pelajar yang memiliki kebolehan diri dan kualiti diri yang tinggi, seterusnya menyumbang kepada saya untuk menerima beasiswa Repsol. Akhir kata, jangan lupa hashtag I love Asas Sistem dan hashtag pilihan pertama UPU. Assalamualaikum dan hai adik-adik. Nama saya Nurul Batrisha binti Muhammad Effendi dan saya merupakan alumni pelajar Asas Sistem bagi kohort yang ketiga, dan saya merupakan naib presiden bagi Kelab Belastima bagi tahun 2020 dan 2021. Di sini saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat maju jaya kepada adik-adik yang telah mendapat keputusan UPU bagi menyambungkan pengajian di Universiti Malaysia Terengganu sebagai pelajar Asas Sistem kohort yang keempat. Adik-adik sangat bertuah kerana telah dipilih untuk menyertai program Asas Sistem bagi kohort yang keempat ini. Dan bagi adik-adik yang tidak mendapat tawaran, jangan risau, adik-adik masih boleh membuat rayuan sehingga 26 Julai ini. Jadi tunggu apa lagi? Saya serta ahli Kelab Belastima yang lain dan juga staf-staf PASTEM sangat teruja menantikan kehadiran adik-adik di Universiti Malaysia Terengganu. See you guys there. Bye! Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra... Hai semua, nama saya Song Kai Shen. Tapi panggil je lah saya Song, senang nak ingat. Saya ni bekas pelajar SMJK Sin Min dari Sungai Petani Kedah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Asas Sistem di UMT sebab saya telah berjaya dipilih sebagai pelajar Asas Sistem kohort keempat. Saya memang berasa sangat bangga dan syukurlah. Saya memang tidak sabar-sabar lagi nak memulakan perjalanan saya sebagai seorang pelajar Asas Sistem. Hashtag I love Asas Sistem. Hashtag I love UMT. Assalamualaikum and hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatin Kistina binti Abdul Hanan, lepasan SPM Sekolah Menengah Kebangsaan Pangkal Kalung, Kelantan, ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan pada pihak UMT kerana telah menawarkan saya peluang untuk menyambung pelajaran sebagai pelajar kohort keempat di Pusat Asas Sistem. Saya berasa sangat teruja untuk menempuhkan segala usaha dan komitmen demi memberikan yang terbaik serta berkenalan dengan rakan-rakan lain yang turut menyertai program Asas Sistem UMT. Hashtag I love Asas Sistem, hashtag I love UMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufahan bin Yusuf dari Kuching, Sarawak.
Bahkan bekas pelajar Sains Tulen di Sekolah Menengah Sains Kuching Utara dengan ini ingin menzahirkan rasa kesyukuran dan berterima kasih kerana berpeluang untuk menyambung pelajaran di Pusat Asas Sistem di Terengganu. Saya amat teruja dengan peluang ini dan berharap agar semua warga UMT dapat menerima kedatangan kohort ketiga ini dengan hati yang gembira. We love Asas Sistem. Hi, I am Mardia Christina binti Azizan, a former student of Sekolah Menengah Sains Dungun, has taken the flow of pure science, and I am a member of the third batch of STEM students in UMT, and I am gratefully thankful and very happy to be selected for STEM Foundation. Hashtag I love UMT, I love Asas Sistem. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Nur Aisyah binti Nordin dari MRSM Kuala Terengganu. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Asas Sistem UMT kerana saya telah berjaya dipilih untuk menjadi pelajar kohort keempat di Pusat Asas Sistem UMT. Saya berasa bangga dan tidak sabar untuk memulakan tugas saya sebagai pelajar Pusat Asas Sistem. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada kawan-kawan saya yang turut berjaya. Hashtag I love Pusat Asas Sistem. Hashtag I love UMT. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Nizam bin Muhammad Hanafi. Saya dari Marang, Terengganu. Saya merupakan pelajar Sains Tulen di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Abdul Malik di Kuala Terengganu. Pertama sekali, saya ingin menzahirkan kesyukuran yang tak terhingga serta terima kasih kerana terpilih untuk menyambung pelajaran dalam Asas Sistem di UMT. Saya berharap dengan pilihan ini, saya dapat meneruskan pembelajaran saya dan akhir sekali mencapai cita-cita saya dan meneruskan kerjaya. Hello everyone, my name is Wan Azmi Rizal bin Wan Syarwa Anwar, a former student of Sekolah Menengah Sains Dungun and now part of the 4th batch of the STEM Foundation. I am aiming to become a marine biologist in the future. I am so grateful and thankful to have been selected into the STEM Foundation. Hashtag I love Asas Sistem, hashtag I love UMT. Hi, Assalamualaikum. My name is Nur Izati binti Muhammad Mazin. I'm from SMK Asia Abdul Malik and I'm a member of 4th batch in this program. I'm so grateful because I've been selected in this program. I can't wait to study with all of STEM Foundation students. Hashtag I love Asas Sistem. Hai semua, saya Elvinson Eng Jatau yang berasal dari sebuah pekan yang bergelar Inggilili di Bumi Kenyalang. Saya amat bersyukur dan berterima kasih kepada ibu bapa dan guru-guru di SMK Senglu kerana mereka telah mendidikku. Kini, saya merupakan bakal pelajar di Asas Sistem UMT yang menjadi pilihan utama saya. Jangan ragu-ragu lagi. Marilah kita masuki Asas Sistem. Hashtag I love Asas Sistem. Hashtag I love UMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haikal bin Mutafarudin. Saya berasal daripada Terengganu dan saya merupakan pelajar ambilan pertama, yakni kohort pertama Asas Sistem UMT. Untuk mengetahui semua, Asas Sistem hanya terdapat di UMT sahaja. Program yang menawarkan berkaitan tentang sains, teknologi, engineering dan matematik. Apa yang menarik berkaitan tentang Asas Sistem ini? Pada pendapat saya, apa yang menarik dalam Asas Sistem ini adalah modul hafazan yang ditawarkan. Dalam modul hafazan ditawarkan ini, para pensyarah akan mendekati para pelajar dan membantu para pelajar untuk lebih fasih membaca Al-Quran dan juga membantu mereka untuk mengingati juzuk 30 Al-Quran. Modul hafazan ini juga dapat membantu saya kerana saya merupakan pelajar lepasan daripada sekolah menengah imtiaz dan sedikit sebanyak modul hafazan ini dapat membantu saya untuk mengingati kembali ataupun merojaah kembali apa yang telah saya hafaz. Dan insya-Allah dengan apa yang kita lakukan ini dapat kita amalkan sampai ke akhir hayat. Akhir kata, hashtag I love Asas Sistem, hashtag pilihan pertama UPM. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif bin Kamarul Azman, pelajar asas sistem kohort pertama. Kini saya merupakan pelajar tahun 2 Sarjana Muda Biologi Marin dan alhamdulillah saya telah menerima beasiswa Repsol yang diberikan hanya kepada pelajar di bawah Fakulti Sains dan Sekretarian Marin. Antara kelebihan beasiswa Repsol ini adalah saya telah mendapat jaminan peluang pekerjaan setelah tamat tempoh pengajian. Seterusnya, mendapat allowance sepanjang tempoh pengajian. Sekiranya saya menjaga CGPA 3.5 dan ke atas. Pihak asisten telah mengajukan pelbagai aktiviti yang mengasah kemahiran pelajar-pelajarnya. Antara kemahiran yang dapat saya perolehi daripada asas sistem adalah seperti kemahiran kepimpinan, kemahiran komunikasi dan keyakinan diri melalui aktiviti-aktiviti seperti program mentor-mentee, pertandingan inovasi dan banyak lagi. Saya juga diberi peluang untuk menyertai Asian Youth Camp yang dianjurkan di Thailand pada 2018. Segala usaha pihak asas sistem kepada pelajarnya sedikit sebanyak membantu untuk melahirkan pelajar yang memiliki kebolehan diri dan kualiti diri yang tinggi, seterusnya menyumbang kepada saya untuk menerima beasiswa Repsol. Akhir kata, jangan lupa #ILoveAsasSystem dan #Pilihan Pertama UPU. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua adik-adik tetamu kita yang berada di Webex dan juga di Facebook Live. Jadi saya Azrin Nur Hidayah binti Syarudin selaku moderator anda pada malam ini. Kita akan mendalami satu sesi webinar kita pada malam ini yang bertajuk Non-Pure Science Up for the Challenge. Jadi, adik-adik sudah sedia maklum bahawa antara keistimewaan pusat asas sistem ialah di mana ianya bukan sahaja ditawarkan kepada pelajar aliran sains, malah ditawarkan juga kepada pelajar bukan sains. Jadi, malam ini adik-adik cukup bertuah kerana kami bawakan khas secara terus kepada anda 3 orang panel yang sangat hebat yang di mana mereka akan bersama-sama kita malam ni untuk berkongsi kisah mereka sebagai pelajar bukan sains di pusat asas sistem. Diingatkan juga kepada tetamu-tetamu kita di dalam ini yang hadir dalam Webex ini untuk ajukan jika ada sebarang persoalan yang ingin diajukan, anda boleh ajukan persoalan anda di ruangan chat ataupun unmute sahaja, okey? Jadi, tanpa buang masa, eloklah kiranya untuk kita berkenalan dengan ketiga-tiga orang panel kita. Kerana pepatah Melayu ada kata, tak kenal maka tak cinta. Jadi elok sangatlah tu. Jadi kita mulakan dahulu dengan Abang Nazirul, kemudian Kak Iman dan akhir sekali Zami. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi nama saya Nazirul Hakim bin Yunsi. Saya merupakan salah seorang pelajar kohort ketiga dan merupakan keluaran Mata Muhammad Al-Ustaz bagi SPM 2019. Dan saya datang daripada aliran account. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Nama saya Nur Alimah binti Aziz. Saya merupakan bekas pelajar accounts di Sekolah Menengah Puteri Wilayah. Dan sekarang saya merupakan pelajar tahun 1 degree in Software Engineering. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Zamir bin Zamri. Saya kohort 3 dan merupakan bekas pelajar sains komputer di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul.
Okey, jadi kita sudah berkenalan dengan ketiga-tiga panel kita. Jadi, sebelum kita mendengar lebih lanjut perkongsian mantap para panel kita, eloklah untuk kita lihat semula struktur program dan juga syarat kemasukan di Pusat Asas Sistem. Jadi, untuk struktur program, kita mempunyai 3 semester di mana kita mempunyai 2 semester penuh dan 1 semester pendek. Di dalam semester 1, kita akan belajar mengenai 4 subjek teras iaitu kimia, fizik, biologi dan matematik dan ditambah juga dengan English for Special Purposes untuk jumlah kredit 21. Kemudian untuk semester 2, kita ada 4 subjek yang sama dan ditambah dengan pengenalan kepada kejuruteraan dan mekanik dengan jumlah kredit 19. Dan yang terakhir, untuk semester pendek, kita ada 4 subjek teras dan juga subjek kepribadian ulul albab di mana dengan jumlah kreditnya 10. Jadi, untuk syarat kemasukan para pelajar, untuk syarat kemasukan pelajar lepasan SPM untuk jurusan sains di mana mereka perlu mendapatkan keputusan dengan minimum sekurang-kurangnya matematik tambahan, kimia, biologi dan fizik dengan grade pencapaian C+. Manakala untuk pelajar lepasan SPM bukan sains, mereka sekurang-kurangnya perlu mendapatkan matematik tambahan dengan grade C+, dan subjek sains dengan grade pencapaian A. Jadi, tanpa saya buang masa lah kan, kita nak bertanya dengan Kak Iman kita. Apa pandangan Kak Iman terhadap struktur program yang ditawarkan di Pusat Asas Sistem? Dan apa yang membuatkan Kak Iman nekat untuk pilih Pusat Asas Sistem pada suatu masa dahulu? Silakan Kak Iman. Okay, terima kasih Azrin. Okay, pandangan saya terhadap struktur asas sistem ni, dia first lah, memang asas sistem first dekat Malaysia. Lepas tu dia punya syllabus dia, first time saya tengok yang ada bukan sains saja. Maksudnya yang tawaran ada asas lain, dia tak adalah ajar kejuruteraan, tapi kalau untuk asas sistem ni dia ada ajar pengenalan untuk kejuruteraan. Masa zaman saya, masa saya cohort 2, so masa batch saya, syllabus saya ada sains bumi angkasa, ada falsafah. So kita orang tak belajar sains tulen dia punya subjek. So benda tu interesting lah. So then after degree tu, student graduate daripada asas sistem boleh pilih bidang dia, tak tumpu kepada sains je. Dia banyak bidang lagi boleh masuk. So apa yang membuatkan saya nekat untuk pilih asas sistem ni sebab saya pelajar non-sains kan. So semua student tahu bila habis SPM je memang limit. Maksudnya kita boleh sambung kat financial, business, something like that je. Yang benda tu je. So kalau nak masuk, contohnya nak masuk kat bidang sains, memang susah lah, memang tak boleh. Lagi kalau masuk swasta. So kalau saya memang minat software engineering. So saya tengok asisten ni memang key saya untuk masuk menjurusi ke bidang sains ni. So sebab tu antara sebab saya nekat pilih asisten. Baik, jadi itu merupakan antara sebab Kak Iman nekat ya guys untuk pilih Pusat Asas Sistem pada satu masa dahulu. Jadi kita beralih kepada Nazirul. Jadi Nazirul, biasanya lah kan ramai je lepasan SPM yang lagi selesa untuk melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat menengah atas. Memandangkan mereka dari bidang bukan sains. Tetapi kenapa Nazirul begitu yakin Pusat Asas Sistem mampu mengubah bidang anda dari bukan sains kepada bidang sains? Okey, masa awal-awal tu kan, masa awal-awal yang kita dapat tawaran untuk masuk ke asas sistem ni, kita tak adalah nak kata begitu yakin
yang nak katakan begitu yakin yang asas sistem ni boleh ubah kita punya kan. Tapi dengan sokongan cikgu-cikgu kan, saya minta pendapat cikgu-cikgu, kaunselor sekolah, lepas tu adik-beradik kan, dan diorang cakap insya-Allah boleh, kita cuba dulu. Lepas tu dan satu lagi saya pilih asas sistem ni sebab saya tak berapa minat dengan akaun kan, dengan akaun. Jadi memang nak sambung tu memang taklah. So bila ada peluang, dan saya masa belajar sains saya adalah minat sikit kat kimia. So bila ada peluang ke asas sistem kan yang kita belajar benda tu, so saya terus grab macam tu lah peluang tu. Dan bila habis je asas sistem ni kan, tak hampir sebulan lagi, dan saya insya-Allah saya boleh yakinkan anda bahawa asas sistem boleh mengubah non-sains kepada standing dengan pelajar sains insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi, disebabkan Nazira begitu yakin, mungkin adik-adik juga terinspirasi dengan keberanian Abang Nazirul, dengan keberanian Kak Iman, Abang Zamir, disebabkan mereka telah memasuki dan membuktikan bahawa mereka mampu ya. Jadi seterusnya kita teruskan dengan Abang Zamir, di mana persoalannya, bila mana Zamir ambil keputusan untuk terima asas sistem? Ada tak rasa kebimbangan dalam hati tu? I mean, Zamir kan dari bidang bukan sains. Tetapi di asas sistem, kena belajar kursus-kursus STEM yang kebanyakannya memang bidang sains. Apa pendapat Zamir? Rasa bimbang memang ada. Sebab saya dah letak risiko masa depan saya dengan tukar ke bidang yang baru. Tapi saya suka pandang dari sudut positif, di mana asas sistem sangat istimewa sebab banyak cabang yang kita boleh pergi. Lepas habis asas sistem, kalau nak pergi bidang lain pun boleh. Nak pergi biologi boleh, nak pergi matematik boleh, engineering boleh. So banyak bidang kita boleh pergi. Jadi itu salah satu kelebihan kalau saya masuk asas sistem. Dan lagipun saya memang sukakan cabaran. Sejak dekat sekolah menengah lagi saya memang suka tukar-tukar bidang. Mula-mula waktu form 4 saya daripada aliran agama saya tukar aliran sains komputer. Aliran agama tu saya belajar setengah tahun. So masuk aliran sains komputer tu saya belajar setahun lebih je. Kira tu macam cabaran untuk saya sebab kena belajar subjek-subjek gila macam AdMath, sains komputer tu dalam masa setahun lebih je untuk SPM. Tapi alhamdulillah saya dapat tembuhi cabaran tu dengan baik. So saya suka pandang dari sudut positif. Saya suka tengok apa kelebihan kalau kita join asas sistem, apa kesan dia kepada kita untuk masa depan. So kalau kita nak benda tu, kita kena usaha. Kita kena buang rasa takut, buang rasa bimbang, buang rasa tak yakin. So kita kena selalu positif. Itu saja. Ya, itu dia. Sedikit sebanyak saya dapat intipati, rasa kita kena buang perasaan negatif dan sematkan dalam diri tu perasaan-perasaan yang positif. Kita kena ambil sudut pandangan yang positif. Okey. Sebelum itu, ada persoalan daripada Dr. Laili yang dituju kepada Kak Iman. Apa cabaran terhebat Kak Iman masa di program asas sistem dulu? Cabaran terhebat ni. Cabaran terhebat nak belajar sains lah. Maksudnya nak keep the pace kan. Nak konsisten belajar sebab yelah kita tak pernah belajar subjek tu and kawan-kawan lain pernah belajar kan. So macam kita tak boleh nak main-main sangat lah. Biasalah. Masa asasi nak main sikit. So dari cabaran saya dari segi belajar lah. Tapi okey. Okey. Saya harap menjawab persoalan ya, Ibu Laili. Jadi, jom kita saksikan pula pandangan alumni yang lain. Pandangan alumni Pusat Asas Sistem dari bidang bukan sains. Jom kita saksikan video testimoni mereka.
Hakim Faizal. Yang dekat sini panggil saya Boy. Okay, saya merupakan pelajar asasi kohort 2 dan merupakan pelajar non-pure sains, iaitu bukan aliran daripada sains. Saya meletakkan asas sistem pilihan pertama kerana saya merasakan mungkin ini adalah cabaran untuk saya untuk berubah aliran daripada akaun ke sains. Dan semasa saya rasa agak susah bila kita bukan daripada aliran sains untuk belajar sains, tapi dengan bimbingan kawan-kawan dan rakan-rakan yang lain dan membantu kita dan untuk terus maju, untuk terus meneroka ilmu sains ni. Alhamdulillah, saya kini saya salah seorang daripada pelajar sains di Sarjana Muda Teknologi Maritim. Terima kasih kepada Pusat Asas Sistem UMT yang merupakan satu-satunya program asasi yang menawarkan kepada pelajar bukan sains ke sains. Kepada adik-adik di luar sana yang bukan aliran sains seperti saya, jangan ragu-ragu, percayakan diri, sanggup cabaran, letaklah pilihan asas sistem pilihan yang pertama. #I love asas sistem, pilihan pertama UPU. Assalamualaikum. Ya, jadi itu dia sedikit testimoni perkongsian daripada abang senior kita, iaitu Abang Daniel Hakim ataupun digelar Boy. Jadi kita teruskan lagi. Di sini ada persoalan daripada Dr. Nur Aifah. Saya ingin beliau bertanya, apa dia subjek yang menjadi cabaran dalam asasi dan kenapa anda masih excel walaupun anda anggap dia cabaran? Mungkin saya boleh tujukan soalan ini kepada Zami untuk jawab. Silakan Zami. Boleh dengar? So kalau waktu asasi, bagi saya subjek yang bagi saya subjek yang menjadi cabaran untuk saya subjek biologi dan chemistry. So macam mana saya atasi waktu SEM 1 saya banyak study balik term-term yang penting and basic-basic yang saya perlu tahu. Itu saja. Okey, persoalan kedua yang ditujukan kepada Abang Nazirul oleh Rezwan. Okey, bagaimana Abang Nazirul perform dari from zero to hero sehingga mendapat keputusan yang gempak dan mampu mengalahkan pelajar aliran sains yang lain? Dan apa tips untuk mencapainya? Silakan. Okey. Untuk jawab soalan ni, sebenarnya tak adalah mengalahkan, sebenarnya sama je kan, ataupun bawah sikit. Kalau nak tekan daripada segi tips tu, dia lebih kepada kaedah pembelajaran ke macam tu kan. Dia kalau ikut cara saya rasa cara study ni kita kena tahu cara apa yang terbaik untuk kita. Maksudnya cara yang terbaik untuk kita belajar adalah cara sendiri, cara kita sendiri. Maksudnya kita kena identify sendiri cara apa yang paling terbaik. Contohnya macam ada orang study pukul 1 baru dia masuk 1 pagi. Tapi macam saya tak boleh. Saya kena study dalam group. Macam contohnya kalau nak katakan subjek yang paling mencabar kan masa SEM 1, SEM 2, SEM 3 adalah bio. Kan. Jadi macam mana saya atasi? Saya study group. Kan. Saya macam saya selalu cakap, cari circle, cari kawan-kawan yang boleh bantu kita. Dan antara kawan dia lah, betul moderator kita lah, Azrin kan, dia banyak bantu saya dalam nak faham biologi tu. Macam tu lebih kurang. Alhamdulillah. Jadi input yang kita dapat daripada Abang Nazirul, which is study group with small circle lah,
Kebiasaannya 3 hingga 4 orang. Okey, kita teruskan dengan teknik ataupun amalan yang dilakukan oleh setiap panel kita dalam setahun pengajian di asas sistem. Mungkin pendekatan mereka, saya tahu pendekatan setiap individu berbeza mengikut keupayaan diri masing-masing lah. Tetapi kita ingin dengar pula, mana tahu mungkin kita terinspirasi dengan kehebatan mereka dalam melakukan teknik sedemikian. Jadi kita persilakan Kak Iman. Okey, antara teknik bukan teknik lah. Apa yang saya buat masa asasi, okey, sebab kita baru nak belajar benda tu. So bila masa dalam kelas, first thing memang kalau tak faham je awak kena tanya. Contohnya kalau yang adik-adik yang nanti akan masuk kan. Kalau tak faham je awak tanya je. Tak payah malu, tak payah segan. Sebab kita tahu kita baru nak mencuburi bidang sains kan. Kita tak belajar pun. Kita from zero lah. Kita memang tak tahu apa-apa. So just tanya je kat lecturer. So then kalau saya tak faham juga kat dalam kelas, then saya akan cari lecturer tu. So bila habis kelas, jumpa lecturer. So masa asasi dulu saya macam rapat dengan lecturer, dengan tutor yang ajar kita orang tutorial semua. So macam kalau saya ada free time, then saya akan pergi jumpa tutor or lecturer. So selalunya saya jumpa tutor lah. So selalunya dia, saya akan tanyalah soal topik yang saya tak faham. Then diorang akan selalunya, diorang kasih latihan. So macam asal tutor tu macam memang saya rapat. So sebab lecturer dekat asasi ni memang senang je nak rapat je. Senang je. Semua baik-baik. So macam diorang siap macam bagi pinjam buku for me to study. I macam okay. So macam tu. Tanya. So kalau dekat asrama pula tanya kawan-kawan. Belajar dengan kawan-kawan tu je. Tanya question. Tu je. Ya, terima kasih Kak Iman. Memang betul ya, semua lecturer, semua pensyarah sangat sporting. Bukan lecturer je, ibu pengarah kita sendiri pun sporting. Okey, jadi kita teruskan lagi dengan Abang Nazira untuk ceritakan amalannya dalam pengajiannya selama setahun di asas sistem. Dipersilakan. Okey. Macam tadi yang masa jawab soalan saudara Rizwan tadi dah beritahu sikit. Okey. Lepas tu satu lagi macam lebih kepada kalau macam first masuk tu mestilah bela kan. So mesti dah banyak benda juga yang kita tak faham. So saya akan make sure benda yang saya tak faham tu saya takkan tangguh lama-lama. Saya akan macam contohnya sekarang kimia. Lepas tu next kelas untuk kimia contohnya lusa. Sebelum lusa saya mesti faham untuk topik tu. Tak adalah faham semua, at least faham sikit. Sebab apa? Sebab untuk next class kita dah boleh dapat sikit lah apa yang kita belajar dan kita tak ketinggalan macam tu lah. Dan antara dan kalau saya tak faham pun saya akan tanya kawan-kawan. Contohnya kan masa awal belajar dulu kan kita belajar Nampaknya kita ada sedikit masalah teknikal dari pihak panel kita. Tidak mengapa. Jadi, Saudara Nazrul boleh lagi ke? tak dengar tadi. Ada masalah teknikal tadi. Okey. Lepas tu selain pada rakan-rakan banyak konsult dengan pensyarah jugalah. Kan contoh macam paling banyak ni kalau tak faham sangat kemis lah yang banyak sangat tak faham dan konsult dengan Tamizi macam tu lah contohnya. Ya betul. Kalau saya sendiri sebagai satu kumpulan dengan Nazirul memang nampak beliau memang nampak Nazirul antara yang aktif dalam kelas. Di samping Rizwan, okey. Jadi seterusnya kita pergi pula kepada Zamir. Bagaimana Zamir kill the subject? Macam tu orang kata. So silakan Zamir. Kalau saya, macam saya cakap tadi, waktu SEM 1 memang saya pulun habis-habisan untuk kuatkan basic saya. Sebab bagi saya kalau kita nak faham satu benda tu kita kena ada basic. Jadi waktu SEM 1 memang saya banyak study balik benda-benda yang saya patut tahu macam term molekul ke, atom ke, animal cell tu apa, plant cell tu apa. Lepas tu kalau ada topik yang saya ketinggalan,
memang saya akan kalau waktu free atau sebelum memang saya akan cari study group untuk study sama-sama. Sebab kalau kadang-kadang kita study seorang-seorang memang kita susah nak faham sebab kita tak ada semangat. Tapi kalau kita ada kawan-kawan dekat sebelah kita study sama-sama, so senang sikit nak faham sebab kita ada semangat untuk belajar. And then kalau ada topik yang saya ketinggalan, saya akan pergi jumpa lecturer untuk saya minta lecturer tu ajar saya balik apa yang saya tak faham. Kalau katakanlah kalau lecturer tu busy, saya akan WhatsApp dia, saya tanya soalan banyak-banyak sampai saya faham. So and tambahan, kalau waktu SEM 1 kalau kita nak cuba dapat kalau 1 tinggi, so kita senang untuk kekalkan momentum, kita senang nak kekalkan pointer tu sampai SEM 3. So itu saja. Jadi terima kasih. So belajar seorang-seorang, mungkin ada orang lebih cenderung suka belajar seorang-seorang. Mungkin ada orang yang lebih cenderung suka belajar berkumpulan. Jadi terpulang kepada masing-masing mengikut keupayaan diri seperti yang sudah sedia maklum tadi. Okey, kalau macam saya sendiri pun suka study dengan roommate saya lah. Kebiasaannya roommate lah sebab kalau saya keluar bilik pun biasanya kerja berkumpulan dalam tutorial. Okey. Di sini terdapat satu soalan. Okey. Dari Rezwan juga. Okey, apa perasaan anda bila first time jumpa lecturer dekat asas sistem? Bagi student yang bukan sains kan, bila kita nampak lecturer, wow, kan? Okey, so macam mana perasaan anda waktu tu? Gementar ke? Bagaimana pula anda catch up dengan lecturer sepanjang di asas sistem? Mungkin Kak Iman ataupun Nazirul ataupun Zamir, dipersilakan. Silakan Kak Iman. Okay, sekejap. Bagaimana anda catch up? Apa perasaan bila first time? First time tu rasa teruja sebab saya minat juga. Macam saya nak tahu juga apa yang budak sains masa sekolah dulu belajar apa kan. So saya macam interesting lah sebab benda ni berkait dengan kita lah kan. So molekul semua ni berkait je dengan kita kan. So macam saya rasa teruja lah nak belajar. So macam mana saya catch up macam catch up macam Nazirul dengan Zamir cakap tadi. Macam first awak belajar tu awak dah kena faham dah apa yang awak belajar hari tu masa kelas. So senang. Tak payah nak kumpul-kumpul, tak payah nak tunggu-tunggu. Esok dah tanya. Tak ada. Jangan macam tu. So just tanya je. Tak payah lengah-lengah pun nak tanya. So bila you dah faham hari tu untuk kelas tu, then you boleh je catch up untuk esok-esoknya sebab lecturer akan ajar je from start, even though diorang semua dah belajar, yang kawan-kawan lain yang dah belajar, tapi lecturer faham ada yang student yang non-science kan, dari from account, so diorang akan ajar juga slow. So tips dia, you just need to faham. Tak faham, tanya. Macam Nazirul cakap, if tak faham kelas tu, before next class, then you have to faham. Tanya je kawan and lecturer. That's all. Zamir, ada apa-apa nak tambah? Ataupun sudah samalah tu orang kata intipati yang ada daripada Kak Iman tadi. Sama ya? Okey. Jadi sambil kita menikmati secangkir kopi ke kan, sambil kita berehat, di sini ada video selingan. Mari kita saksikan video aktiviti pelajar asas sistem di pusat asas sistem. Silakan.
Baik, itu dia perkongsian aktiviti dari kohort 1 hingga kohort 3. Okey, bila saya tengok video tentang aktiviti pelajar, saya rasa sedih sedikit sebab kohort ketiga kebanyakannya online dan bukannya boleh berjumpa secara fizikal terlampau banyaklah, or I mean kita kena ada batasnya. Jadi program aktiviti kohort 3 kebanyakannya dijalankan secara online. Manakala kohort 1 dan kohort 2 mereka boleh lakukan lebih banyak, saya nampak lebih banyak lagi aktiviti yang dapat mereka, ada yang pergi luar negara, pertandingan dan sebagainya. Jadi sedikit sebanyak saya rasa sedih, tetapi tak bermakna saya tak happy sebagai pelajar kohort ketiga asas sistem. Okey, saya nak minta sedikit pandangan semua panel. Okey, mari kita teruskan dengan Zamir. Bolehkah anda ceritakan pengalaman anda sepanjang mengikuti aktiviti ataupun program yang dianjurkan pihak pengurusan pusat asas sistem dan juga para pensyarah untuk pelajar bukan sains? Silakan. Saya ingat lagi setiap kali lepas exam, pensyarah akan buat kelas intensif untuk student yang dapat markah yang memuaskan. Nama saya pernah naik sekali waktu SEM 2 subjek biologi. Saya memang lemah biologi. Tapi bagi saya program ni memang ada impak positif sebab waktu tu pensyarah saya Dr. Aifah ajar topik-topik yang kami lemah. Contohnya fotosintesis. Kelas intensif ni pensyarah akan mengajar dengan melakukan aktiviti pembentangan. So waktu tu kami dibahagikan kepada beberapa kumpulan and kami perlu present tentang topik tu. Lepas habis present je Dr. Aifah akan point out apa yang tertinggal atau apa yang cukup. So totally program ni memang berkesan. Bila saya tanya balik kawan-kawan saya yang join kelas tu, mereka kata mereka dah faham tentang fotosintesis. And then asasi kita juga ada banyak program. Contohnya macam pertandingan inovasi. Saya inovasi tu and waktu inovasi tu memang banyak cabaran. Itu waktu SEM 2 memang kami busy dengan examnya. Tapi alhamdulillah ini yang saya hasilkan betul yang boleh sejukkan mana pun kita pergi. So senang. Tapi alhamdulillah saya dapat silver medal pertandingan inovasi. Dan lepas tu kadang-kadang puan pengarah kita Dr. Laili kadang-kadang dia akan panggil student non-science untuk berjumpa dengan beliau. Dr. Laili memang prihatin dengan student non-science and beliau memang selalu tanya dengan kami ada masalah ke tak, boleh bawa subjek ke tak. So itu saja pengalaman saya tentang aktiviti-aktiviti di asas sistem. Ya, jadi nampak sangat kan betapa rapatnya hubungan antara pensyarah, pengarah dengan para pelajar. Jadi insya-Allah saya sendiri jamin adik-adik yang baru akan masuk kohort sebagai kohort yang keempat untuk belajar dalam asas sistem ni, insya-Allah akan di-guide, dibimbing sepenuhnya oleh pensyarah dan juga ibu pengarah kita. Okey? Jadi risau perlu ada macam Zamir cakap tadi, tetapi tidak perlu terlalu risau. Ya, okey. Jadi macam mana pula dengan Kak Iman? Di sini sebab saya tertarik dengan Kak Iman sebab sebagai kohort kedua, okey, satu-satunya yang ada dalam ni sebagai kohort kedua, saya sendiri pun teruja nak tahu apa pengalaman Kak Iman sepanjang mengikuti aktiviti ataupun program yang dijalankan pihak pengurusan pusat asas sistem atau juga para pensyarah untuk pelajar bukan sains ni. Silakan Kak Iman. Okay, sebab masa before COVID kan, memang banyak aktiviti lah. Contohnya macam inovasi semua, tapi semua macam inovasi you can join lah. Untuk bina-bina tu with
bolehlah join dengan kawan yang sains kan. So boleh belajar lah, oh macam ni nak buat ni. Yelah sebab kita tak tahu kan. Selalu kita main dengan chemical. So macam oh boleh belajar dengan diorang. So just seronok lah. Lepas tu pernah juga macam kita orang ada from luar. Dia datang and dia minta kita orang jadi macam not facey lah, macam guide. Dia pasal ada untuk coding, boleh share coding juga untuk robot. So macam seronok lah aktiviti kita pun boleh, even though kita jadi facey je, tapi sehari before tu dia ajar juga macam mana nak coding robot tu, macam mana nanti student yang budak sekolah tu kalau error macam mana nak adjust kan. So kita boleh belajar juga dari situ. So seronok lah. So banyak aktiviti sebenarnya masa tu, tapi saya tak ingat, saya tak berapa nak ingat 2 tahun lepas. Tak ingat. Okey, tak apa. Tapi daripada perkongsian itu saya nampaklah betapa Kak Iman melalui pengajian di asas STEM dengan perasaan yang sangat teruja, seronok untuk mendalami benda-benda yang baru. Okey, untuk saudara Nazira ada di sana? Ada. Okey, jadi boleh pula tak Nazirul untuk ceritakan pengalaman Nazirul ketika berada setahun pengajian di asas sistem ni? Silakan. Pengalaman Okey, kalau Ya, betul. pengalaman yang saya boleh ceritakan yang sangat membantu dalam untuk memahami memahami lagi dalam kita punya ni lah study adalah body coaching. Okay, mesti korang akan tanya body coaching tu apa? Body coaching ni kan, dia dibuat selepas kita tahu kita punya result. Contohnya macam mid-sem kan, mid-sem test. Okay, lepas tu, okay, contohnya kita bicara akan kumpul, akan grupkan lah kumpulan yang markah rendah dengan markah tinggi. So akan ada lah beberapa orang yang akan guide kawan sendiri. Macam saya pernah juga terlibat dalam body coaching masa SEM 2 kot, 3 subjek. Mekanik, mat dengan fizik. Masa tu lah kita bincang kan, contoh macam tak setiap tutorial, kita bincang masa tu lah kan. Walaupun kita ada juga kawan-kawan yang kita macam tak apa nak rapat, start daripada tu lah kita start rapat macam tu lah. Benda ni memang membantu gila lah dalam kita nak fahamkan kita punya kita punya kefahaman dalam pembelajaran. Gitu. Boleh saya tambah? Boleh silakan Kak Iman. Saya baru teringat, okay, macam masa saya punya cohort, batch saya, kita tak ada lagi body coaching ni. Tapi macam lecturer dia macam sangat prihatin, sangat mengambil berat pasal kita orang. Dia macam okay, sesiapa yang tak faham dan tak pergi perpustakaan. Okay, dah dikasih time, so okay, student boleh datang, okay, tanya je subjek apa, topik apa yang dia tak faham kan. So boleh buat kelas tambahan after tutor pun boleh. If macam nak weekend pun boleh. So macam tu masa sesi. Gitu je. Ya, daripada saudara Nazirul sendiri, saya sendiri juga pernah melibatkan diri dan saya yakin Zami juga antara salah seorang coach dalam program body coaching ni. Okey, jadi membuktikan bahawa Nazirul dan Zami juga boleh mengajar kawan-kawan yang aliran sains juga, yang maybe dalam grup mereka ada beberapa orang yang mungkin pelajar dari bidang sains. Okey. Dan manakala rumusan daripada Kak Iman tadi, ya betul, saya pun setuju. Even kalau kita contact lecturer, ajak buat dekat perpustakaan, lecturer cool je, friendly betul, sporting. Memang ada masa untuk kita insyaAllah. Okey, jadi Kak Iman, pernah terfikir tak Kak Iman untuk berada seperti sekarang ni? I mean dari bidang bukan sains, pergi kepada bidang sains. Jadi pernah terfikir tak? Silakan. Saya tak pernah terfikir pun. So macam sistem ni baru.
So masa saya memang saya batch kedua. Tak ada batch first kan. Maksudnya dia memang baru lah. So memang saya habis explain tu memang saya ingatkan saya ambil accounts tau. Mesti sama matrix ke mana kan. Saya memang tak terfikir saya masuk science ni. Tapi bila tengok asal STEM kan. Tengok asal STEM pertama kat Malaysia. And then budak non-science boleh masuk. So I macam macam interesting gila lah. So macam tak sangka lah saya boleh masuk kat bidang ni. So komen saya bersyukur lah. Saya jumpa sistem dan saya bersyukur lah saya letak first choice. Nampak tak adik-adik? First choice. Maafkan saya, first choice. Pilihan asas sistem sebagai pilihan yang pertama. Jadi Kak Iman, Zamir sendiri telah meletakkan asas sistem sebagai pilihan yang pertama dan telah mengambil risiko. Walaupun mereka tahu mereka bukan dari bidang sains. Okey, jadi Zamir, program memandangkan kemasukan ke degree akan tiba dan sekarang pun masih lagi dalam proses orang kata berfikir-fikir kan sehingga 30 Julai untuk pilih program degree. Apa program degree yang akan dipilih oleh Zamir dan kenapa itu pilihannya? Silakan. On you dulu. Sebelum ni saya memang nak ambil matematik gunaan sebab saya memang nak sambung matematik. Saya memang minat matematik. Tapi lepas saya masuk asasi ni, lepas saya belajar fizik, saya jadi minat dekat fizik pula. So, degree nanti saya dah bertekad untuk ambil nanofizik sebab lagipun dalam dunia fizik ni bagi saya banyak lagi benda yang manusia tak explore lagi. Contohnya macam dark matter yang dikesan oleh Fritz Zwicky pada tahun 1933 waktu dia sedang kaji tentang Virgo cluster. So ada lagi macam dark energy. So bila saya baca pasal benda-benda ni saya jadi minat. Saya jadi macam nak tahu. So sebab itulah saya pilih nanofizik untuk degree nanti. Wow, nanofizik Okey, untuk pengetahuan untuk pengetahuan semua, degree nanofizik ni adalah degree yang pertama di Universiti Malaysia Terengganu tahun ini. Saya pun terkejut juga. Okey. Dan tak sangka Zamir tercetus minatnya dalam bidang fizik dan tambahan pula ada degree dalam bidang tersebut. Jadi rezeki orang kata, rezeki tak disangka-sangka untuk orang yang betul-betul mendalami ataupun sangat meminati bidang fizik ni. Jadi saya ucapkan good luck kepada Zamir untuk dapatkan tempat dalam bidang tersebut. Jadi Nazirul pula, apa program degree yang akan dipilih dan kenapa? Silakan Nazirul. Okey, insyaAllah macam yang saya cakap tadi awal-awal kan, sebab apa saya masuk asas sistem ni, salah satunya sebab saya tak minat akaun dan saya memang program degree yang saya nak ambil adalah matematik gunaan kan. So kalau saya tak pilih asas sistem, salah satu caranya adalah masuk matrik dan saya tak tahu saya boleh perform ke tak kalau saya masuk betul bidang yang saya tak minat iaitu akaun. That's why saya pilih asas sistem. Walaupun tak ada asas kan, tapi macam saya cakap ni kita cuba dulu. Lebih kurang macam tu lah. Okey, nampak sudah Abang Nazirul dan juga Abang Zamir sudah pun ada ketetapan dalam hati masing-masing nak pilih degree yang mana. Dan saya berharap anda tidak lupa untuk isi Google Form survey tu. Okey, dan manakala Kak Iman pula sudah ada pun apa orang kata sudah dapat tempat dah pun dalam bidang software engineering untuk makluman adik-adik semua. Okey. Jadi di sini terdapat soalan daripada Dr. Nur Aifah sekali lagi. Memang Dr. Aifah nak tanya dari dulu lagi ni, apa perasaan anda semua setelah tahu tak ada pun kekurangan antara student sains dan juga student bukan sains? Sila nyatakan ataupun tinggalkanlah beberapa pesanan yang terbaik yang boleh jadi amalan untuk adik-adik berjaya dan juga resepi orang kata, resepi untuk berjaya kepada adik-adik. Jadi mungkin saya tujukan soalan ini kepada saudara Zamir. Silakan.
sebelum masuk asas sistem, saya fikir subjek sains ni susah sangat lah sampai saya tak boleh nak bawa. Tapi lepas dah masuk asas sistem ni, saya tengok tak ada, saya rasa macam okey lah, tak adalah susah sangat, tak adalah senang sangat. So bila waktu SEM 1 dulu mungkinlah rasa lain sikit kan, student non-science and student science. So makin lama macam student non-science pun jadi macam student science. So macam tak ada beza student science dengan student non-science. So apa yang saya rasa macam happy lah sebab bagi saya ambil sains ni kan bagi saya satu cabaran. So bila mana saya rasa macam saya boleh bawa subjek sains ni, saya rasa happy lah, saya rasa teruja sebab saya dapat bawa subjek sains. So untuk adik-adik pesanan ringkas untuk adik-adik pesanan ringkas, dua benda yang kita kena pegang. Rajin buat assignment and jangan tangguh. Itu je. Apa pendapat Kak Iman pula? Setelah tahu apa perasaan akak pula lepas dah tahu tak ada pun kekurangan, tak ada beza pun antara student sains dan juga student bukan sains. Dan apa pesanan akak kepada adik-adik yang bakal meneruskan pengajian di asas sistem? Perasaan dia saya rasa okey. Saya tak tahu perasaan saya macam mana masa tu. Rasa okey lah, saya belajar kan. Okey dah, pesanan saya dia macam Zamir cakap tadi, jangan tangguh. Lepas tu buat je kerja tu and belajar. Jangan malas. Jangan tangguh, tu je. Okey. So nampak tak betapa orang kata saya sendiri student science pun dapat rasa orang kata gerun tak bila dengan satu kelas dengan Nazirul. Sebab saya sendiri pun wow, hebatnya dia boleh belajar, dia boleh fahamkan apa yang mungkin kita sendiri yang student science masih lagi terkial-kial. Jadi betul lah cakap daripada perkongsian tadi, betul lah bahawa study group pun boleh orang kata kita boleh ingat balik apa yang kita terlupa, kita boleh orang kata belajar sama-sama kan, kongsi pendapat, kongsi idea macam mana nak jawab sekian-sekian soalan. Even dalam buat tutorial sekalipun boleh buat sama-sama selagi buat. Itu je. Betul lah cakap Zamir tadi. Jangan tangguh-tangguh buat assignment. Buat assignment sehabis baik. Okay? Okay. Nasihat. Okay. Cakap tentang nasihat. Saya yakin dah terlalu banyak intipati, tapi mungkin ada nasihat khusus untuk ditujukan kepada bakal pelajar baharu yang bidang bukan sains, yang sama juga macam panel-panel kita pada malam ini. Jadi mungkin anda boleh beri sedikit ataupun beberapa kata semangat kepada adik-adik. Jadi silakan Kak Iman. Okay, kepada adik-adik saya yang mungkin dah dapat asasi, mungkin tengah fikir lagi. So, bagi saya, ini adalah peluang awak untuk mencuburi bidang lain and bukan through contohnya you account ke kan. So, ni memang hanya dengan asas sistem je. Dekat Malaysia ni asas sistem je yang you boleh belajar dalam setahun je. Kalau saya, setahun je kan. Kalau korang, setahun lebih. Saya setahun je. Setahun je. And then you boleh macam sambung dekat banyak bidang. Macam biodiversity. Macam kawan saya dia masuk nautika, software engineering. Macam saya software engineering. Lepas tu you can masuk fizik, semua dalam bidang yang lain. So, nasihat saya jangan takut. Memang rasa takut tak ada. Tapi kita belajar benda baru, biasalah kita belajar kan, takkan nak main-main kan. So, just stick
konsisten. Lepas tu jangan tangguh buat kerja. Lepas tu kalau tak faham tanya. So trust yourself yang you boleh and just enjoy your study. Okay. Okay, trust yourself and enjoy your study. Itu sedikit sebanyak input yang saya dapat daripada Kak Iman, okay? Jadi Nazirul ada kata-kata akhir untuk adik-adik kita yang bakal menempatkan diri mereka dalam program asas sistem. Silakan Nazirul. Okey, insya-Allah. Kalau kata betul, nasihat kan, taklah nasihat sangat. Cuma untuk adik-adik yang sama juga macam saya, yang dalam pure science, jangan takut untuk mencuba sesuatu yang baru. Sebab orang cakap, man lam yazuk la yadri. Siapa yang tak rasa dia takkan tahu. Betapa peliknya. Yang paling penting adalah kita punya semangat setara dengan kita punya usaha. InsyaAllah. Lepas tu jangan cepat putus asa. Kalau rasa macam nak putus asa tu, cepat-cepat cari semangat. Macam mana? Contohnya, masa M1 pun pernah je rasa frust. Lepas tu, mesej dengan ataupun call dengan kakak dengan adik kan. Lepas tu dorang bagi semangat semua insya-Allah. Tu habis dah rasa macam saya tak percaya. Tu je lah kot. Alhamdulillah, ya. Cari semangat itu penting. Okey, buatlah apa cara sekalipun, yang penting semangat, tak pudar, tak lari daripada diri sendiri. Ingat balik apa sebab kita datang ke UMT, datang ke orang kata masuk dalam bidang pengajian pusat asas sistem. Jadi jangan cepat menyerah, okey? Okey Zamir. Sila berikan sedikit sebanyak nasihat ataupun semangat untuk adik-adik kita malam ni. So, kalau adik-adik memang nak masuk bidang sains, bagi saya asas sistem ni memang pilihan yang bijak sebab macam saya nyatakan tadi, kalau ambil asas sistem ni banyak cabang yang kita boleh pergi macam teknologi ke, chemistry ke, fizik ke, memang banyak pilihan kalau kita ambil asas sistem. And adik-adik jangan takut, walaupun adik-adik bukan daripada bidang sains, adik-adik jangan tahu sebab pensyarah dekat sini semuanya semuanya prihatin, semuanya supportive, semua akan tolong adik-adik kalau adik-adik ada apa-apa masalah. So pilih. Okey, jadi Zamir menekankan pensyarah sporting, pensyarah ni betul. Saya sendiri setuju. Even saya, okey, saya nak ceritakan sedikit pengalaman saya, izinkan saya. Ketika saya SPM dahulu, saya dapat kimia B, manakala fizik B+. Tapi bila saya memasuki, saya cuba lagi sekali nak masuk, nak tetap juga dalam aliran sains ni kan. Jadi saya cuba kerap bertanya, datang berjumpa dengan for example chemistry, saya under Sir Tamizi. Jadi bila saya dalam kumpulan tutorial dengan Sir Tamizi, bila lecture dengan Sir Tamizi, untuk 3 sem berturut-turut. Jadi saya dapat peluang untuk bertanya dan bertanya tau. Kalau orang lain tak nak ambil peluang tu, saya sendiri yang akan datang bilik beliau dan bertanya, Sir, boleh tak terangkan balik? Dan apa yang saya perasan daripada setiap kali saya menuntut dengan Sir, for example waktu tu bukanlah sebelum nak final sangat pun, tapi dalam persediaan nak menuju ke final dulu. Dan bila saya belajar dengan Sir, saya boleh nampak Sir ulang-ulang teori, ulang-ulang dan kerap-kerap. Kalau soalan pun orang kata lebih kurang. So bila saya dah nampak bentuk soalan yang sedemikian, alhamdulillah saya dapat tackle sedikit sebanyak dalam peperiksaan. Dan saya rasa bersyukurlah. Kalau saya boleh daripada B kepada A, alhamdulillah saya bersyukur sangat-sangat. Sebab untuk pengetahuan adik-adik, untuk carry mark, untuk kita kumpul carry mark, sepanjang semester
Sangat mudah. Cara dia macam mana? Siapkanlah tutorial, aktiflah dalam kelas, siapkan assignment yang diberikan. Itu je. Okey. Senior kita ada dalam ruangan komen di Webex ni. Senior Afwan Haziq dulu dapat SPM Kimia C+, dan alhamdulillah dapat A dalam semua exam kimia. Jadi Abang Afwan Haziq juga telah membuktikan, saya juga telah membuktikan lagi sekali yang saya sendiri mampu. Dan insya-Allah saya akan teruskan degree dalam bidang kimia analisis dan persekitaran, insya-Allah. Okey? Nampak tak betapa kalau dulu dalam SPM saya boleh cakap macam minat tak minat je perasaan saya tau dengan kimia ni. Tapi bila kita ceburi balik, kita mula fahamkan balik, kita mula tanam minat balik, baru kita nampak, oh ini sebenarnya yang kita tak nampak. Cikgu kita ajar waktu zaman dulu. Itulah dulu banyak main je kan. Sekarang bila dah sedar diri, dah ada perasaan sedar diri, baru kita alhamdulillah ada pensyarah yang orang kata supportive. Setiap kali kita down disebabkan exam, macam contoh Dr. Hakimah setiap kali exam dah share skor, doktor akan bagi kata-kata perangsang. Tak lupa juga Dr. Aifah sendiri pun pernah, saya pernah belajar dengan Dr. Aifah dalam kelas semester 1 untuk biologi. Pun pensyarah-pensyarah galakkan lagi, teruskan belajar. Jangan mudah putus asa, rezeki tak salah alamat. Betul. InsyaAllah, jika kita berusaha, ada hasilnya insyaAllah untuk kita tuai. Okey, jadi untuk webinar pada malam ini, alhamdulillah saya juga sendiri berasa teruja sampai saya sendiri pun ceritakan pengalaman saya. Walaupun saya moderator anda pada malam ini, tak apa sebab ini perkongsian. Jadi untuk maklum adik-adik juga, terima kasih kepada semua panel yang telah bersama-sama kita pada malam ini. Kak Iman, Abang Nazirul dan juga Abang Zamir. Dan terima kasih juga kepada semua penonton yang hadir dalam Webex maupun yang sedang menonton di FB Live sekarang. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pengurusan pihak pengurusan Pusat Asas Sistem yang telah memberi peluang kepada alumni kohort 2 dan kohort 3 untuk berkongsi kisah mereka sebagai pelajar bukan sains di Pusat Asas Sistem. Jadi mereka telah pun orang kata melangkah dengan berani menjejakkan diri di Pusat Asas Sistem untuk meneruskan pengajian dalam bidang asas sistem. Jadi apa kata kalau adik sahut cabaran pula? Okey. Jadi sebelum kita sebelum majlis bersurai, eloklah kiranya kita tangkap gambar sebagai tanda-tanda kenangan. Jadi saya harap semua tetamu di dalam Webex boleh membuka kamera untuk kita sama-sama tangkap gambar. Okey. Okey, 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3. Okey, freestyle. 1, 2, 3. Okey, jadi sekadar itu sahaja perkongsian webinar kita pada malam ini. Saya harap adik-adik kohort 4 akan terus bersama kami di FB Live Pusat Asas Sistem dan juga webinar kita kerana esok ada juga webinar lagi sekali. Jadi saya harap adik-adik terus stay tune dan kita jumpa lagi hingga masa yang akan datang. Jadi terima kasih.